Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Nabila binti Abdul Halim dengan nama matrik 297485 akan melakukan pembentangan e-book yang bertajuk Alat Pembelajaran Abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid atau pelajar. Pembelajaran abad ke-21 berteraskan kepada 5 elemen iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif serta nilai murni dan etika. Antara tujuan pembelajaran abad ke-21 ini adalah untuk mempersiapkan pelajar agar dapat berhasil dalam dunia yang terus berubah, menghadapi perubahan teknologi dan globalisasi serta memungkinkan pelajar untuk menjadi penuntut ilmu sepanjang hayat. Okey, ini merupakan 5 elemen yang saya mention sebelum ini iaitu kreatif, komunikasi, pemikiran kreatif, kolaboratif, nilai murni dan etika. Okey, kita akan masuk ke dalam 5 elemen PAK21. Yang pertama adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah keupayaan student untuk menitik beratkan keupayaan untuk menganalisis maklumat, berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan elemen yang kedua pula adalah kreatif. Kreatif ni adalah untuk mendorong pengembangan kreativiti dan merangsang pelajar untuk berfikiran inovatif dalam menghadapi cabaran. Kita beralih ke elemen yang ketiga iaitu kolaboratif. Kolaboratif pula mendorong kolaborasi dalam kerjasama antara kumpulan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat bersama. Elemen keempat pula adalah komunikasi. Komunikasi ni adalah untuk membangun kemahiran komunikasi yang efektif dalam kalangan pelajar, termasuklah kemahiran bertulis, lisan dan digital. Dan elemen yang kelima dan yang terakhir adalah nilai murni dan etika. Nilai murni dan etika ni adalah untuk mempersiapkan pelajar untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat. Okey, seterusnya kita akan masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya pilih adalah blended learning. Blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan unsur pembelajaran dalam talian dan pembelajaran tradisional di dalam kelas. Dalam pendekatan ini, teknologi digital digunakan bersama-sama dengan interaksi face-to-face untuk membentuk satu pengalaman pembelajaran yang menyeluruh. Blended learning direka untuk menyatukan kelebihan pembelajaran dalam talian dan pembelajaran secara tradisional, memberikan pengalaman pelajaran yang lebih dinamik dan responsif kepada keperluan pelajar, atau erti kata lain membuatkan pembelajaran menjadi lebih menarik. Pendekatan ini juga telah diterapkan dalam pelbagai peringkat pendidikan, daripada peringkat rendah hinggalah peringkat pendidikan yang tinggi. Okey, kita dah tahu apa itu blended learning. Sekarang kita nak kenal pasti pula apa ciri-ciri blended learning ni. Okey, ciri blended learning yang pertama adalah penggunaan platform dalam talian. Material pembelajaran disediakan melalui platform dalam talian yang membolehkan pelajar untuk mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan tempat. Contohnya, saya bagi tahu siap-siap, saya pilih aplikasi MS Team iaitu Microsoft Team. Ini membolehkan guru untuk mengupload dulu material pembelajaran sebelum hari pembelajaran. Ini membolehkan student untuk baca terlebih dahulu, ataupun bila dah habis pembelajaran, student rasa macam diorang nak ulang kaji, diorang boleh ambil slide dalam tu. Ciri yang kedua pula adalah interaksi secara fizikal di kelas. Waktu yang diperuntukkan untuk pelajaran dalam kelas melibatkan interaksi langsung antara guru dan pelajar, menyokong komunikasi dan pemahaman secara lebih mendalam, iaitu ini merupakan kelas yang diadakan secara face to face. Dan ciri yang ketiga adalah flexibility waktu dan tempat. Pelajar diberikan kebebasan untuk menyesuaikan waktu pembelajaran mereka mengikut keperluan individu, membolehkan pembelajaran dilakukan di rumah atau di mana-mana sahaja tempat yang mereka mahu. Ciri yang keempat pula, aktiviti pembelajaran sendiri. Material pembelajaran dalam talian memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara mandiri, membolehkan guru menggunakan waktu kelas untuk aktiviti yang lebih interaktif dan berfokus kepada sesuatu. Sekarang saya akan terangkan elemen PAK21 yang terlibat dalam blended learning. Yang pertama adalah komunikasi. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam interaksi semasa kelas bersama guru dan rakan, pelajar dapat membaiki kemahiran komunikasi. Dalam suasana ini, mereka diberikan peluang untuk bercakap, mengemukakan pertanyaan serta menyuarakan pendapat dan idea dengan lebih berkesan. Yang kedua pula adalah elemen kolaboratif. Blended learning mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara pelajar. Semasa kelas,
di atas talian. Contohnya, mereka bergabung dalam aktiviti berkumpulan, berbincang dan melaksanakan kerja tugasan secara bersama-sama. Kemudian, semasa di dalam kelas, mereka akan melakukan pembentangan bersama-sama. Inisiatif ini berperanan untuk memperkembangkan lagi kemahiran bekerjasama, bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Dan 5 yang ketiga adalah kreatif. Blended learning mendorong guru dan pelajar untuk menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh gunakan aplikasi permainan seperti Kahoot atau Quizzes semasa pembelajaran di atas talian bagi menjadikan kelas tersebut lebih menarik. Pelajar juga boleh menggunakan aplikasi digital seperti Powtoon semasa melakukan pembentangan di atas talian. Saya memilih aplikasi Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah platform kolaborasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ia berfungsi sebagai pusat komunikasi dan kerjasama dalam talian untuk pasukan kerja dan organisasi. Microsoft Teams menyediakan pelbagai alat yang memudahkan pelajar atau pekerja untuk berkomunikasi, berkolaborasi serta mengelola projek bersama-sama. Antara fungsi Microsoft Teams adalah dapat melakukan perbualan dan pesanan secara langsung. Ahli pasukan dapat berkomunikasi secara langsung melalui perbualan teks atau pesanan, termasuk perbualan peribadi dan kumpulan. Dalam Microsoft Teams tu kita boleh lakukan private chat ataupun kita boleh chat dalam channel yang telah dibuat. Kemudian adalah dapat melakukan panggilan suara dan konferensi video. Membolehkan panggilan suara dan konferensi video memudahkan interaksi langsung antara ahli pasukan, terutama ketika bekerja dari tempat yang berbeza. Okey, contohnya kita dapat buat virtual meeting, iaitu tak kisah sama ada saya dekat rumah saya, kawan saya dekat rumah dia, kita orang boleh lakukan meet bersama-sama, dapat berbincang secara bersama-sama tanpa perlu bersemuka. Okey, seterusnya adalah berkongsi atas dokumen. Maksudnya macam andai kata student kita diberi kerja dalam bentuk berkumpulan, jadi diorang boleh hantar dokumen diorang buat tu dalam aplikasi Microsoft Teams ni. Kemudian rakan-rakan lain boleh sambung buat dan diorang juga boleh buat secara serentak sebenarnya. Sekarang kita akan teruskan dengan teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang saya pilih adalah meaningful learning. Meaningful learning dalam bahasa Melayunya merujuk kepada satu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pengertian dan hubungan langsung bagi proses pembelajaran. Teori ini dikembangkan oleh David Ausubel, seorang ahli psikologi kognitif. Prinsip utama teori ini adalah bahawa pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila mereka dapat mengaitkan maklumat baru dengan pengetahuan yang telah ada dalam minda mereka. Dalam konteks teori pula, pembelajaran bermakna atau bahasa Inggerisnya merupakan meaningful learning berlaku apabila pelajar dapat mengaitkan maklumat baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam minda mereka atau dengan pengalaman hidup mereka. Ini melibatkan pembinaan hubungan yang bermakna antara maklumat baru dan pengetahuan yang telah ada. Sebagai contoh, di dalam kelas matematik, pelajar belajar cara untuk mengira isi padu air. Kemudian apabila mereka keluar di dunia luar, apabila mereka melihat kolam air dan mereka mengira isi padu air yang di dalam kolam tersebut, di situ dah di mana berlakunya meaningful learning. Terdapat 5 elemen meaningful learning yang terdapat dalam Microsoft Teams. Yang pertama adalah action. Pelajar boleh mengambil bahagian secara aktif melalui perbincangan, tinjauan pendapat dan sesi soal jawab. Kita juga boleh menggalakkan pelajar untuk menghidupkan kamera mereka semasa sesi langsung untuk mewujudkan persekitaran yang lebih interaktif dan menarik. Dan yang kedua pula adalah konstruktif. Cipta channel atau ruang khusus untuk jurnal reflektif pelajar atau mengadakan perbincangan antara pelajar dan guru. Galakkan juga pelajar untuk berkongsi pemahaman peribadi mereka tentang fenomena atau aktiviti yang telah mereka perhatikan semasa kursus. Gunakan tag post untuk membincangkan atau membolehkan pelajar untuk membina kefahaman tentang apa yang mereka telah pelajari dan memberi respon kepada rakan mereka. Iaitu sebagai contoh, kita boleh adakan tag post di dalam Microsoft Teams tu untuk pelajar memberi refleksi pembelajaran tersebut. Kemudian diorang boleh sentiasa komen dengan rakan-rakan untuk berkongsi perspektif antara satu sama lain.
Elemen yang ketiga adalah kooperatif, iaitu menjadualkan mesyuarat berkumpulan untuk menggunakan Microsoft Teams. Ini menyediakan platform untuk kumpulan membincangkan proses kerja, menangani kebimbangan dan merancang usaha kerja antara mereka. Okey, dalam Microsoft Teams ni, diorang boleh buat meeting untuk membincangkan diorang punya progres kerja antara satu sama lain. Maksudnya, diorang akan sentiasa update dengan member diorang supaya tak ada kerja yang tertinggal atau tak ada ahli kumpulan yang tercicir. Keempat adalah intentional. Gunakan channel untuk jurnal reflektif di mana pelajar boleh mendokumentasikan perjalanan mereka. Mereka boleh juga mengemas kini secara kerap refleksi mereka tersebut tentang kemajuan, cabaran atau penyesuaian kepada maktamat pelajaran mereka. Sebagai contoh, diorang boleh lakukan tabs ataupun membuat channel untuk diri diorang sendiri untuk diorang sentiasa up to date dengan refleksi tu. Bila dah sampai masa diorang ready untuk kongsikan refleksi diorang tu dengan rakan-rakan lain, diorang boleh invite diorang untuk masuk ke channel tersebut. Kalau diorang nak keep in dengan diri diorang sendiri pun boleh je dalam channel tu. Elemen yang kelima adalah autentik, iaitu aturkan virtual version dengan pakar industri menggunakan Microsoft Teams Meeting. Pakar industri boleh berkongsi pandangan, membincangkan aplikasi konsep dunia sebenar dan menyediakan pelajar dengan perspektif yang benar tentang dunia industri. Okey, dalam MS Teams ni, kita boleh buat partisipan yang banyak. Jadi, kelab ataupun kelas bolehlah gunakan inisiatif ni untuk menjemput pakar industri ataupun pensyarah untuk memberikan diorang punya pengalaman tentang pekerjaan atau tentang dunia industri di luar untuk pelajar mengambil iktibar atau mengambil pengalaman daripada talk tersebut. Kesimpulannya, melalui aplikasi Microsoft Teams, guru dapat menciptakan pengalaman yang baru dan menarik kepada pelajar. Melalui kaedah ini, pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai meaningful learning dapat diwujudkan. Aplikasi Microsoft Teams juga dapat menambah skill-skill pelajar dalam pembelajaran abad ke-21. Contohnya dari segi komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif, kreatif serta nilai murni dan etika. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams juga, guru dapat meningkatkan pelibatan pelajar secara aktif, kooperatif, konstruktif selaras dengan elemen teori pembelajaran bermakna atau meaningful learning teori. Sekian, terima kasih.